نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Taala ini dapat sesama kita bertemu pada pada malam yang berbahagia ini di ruangan Facebook Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Dan terima kasih kepada barisan penganjur kerana sudi untuk mengadakan kuliah seumpama ini. Mudah-mudahan dengan hidupnya suasana majlis ilmu seumpama ini, kita sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa yang berpanjangan buat umat Islam, khususnya yang berada di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Kashmir, di Uyghur, di selatan Thailand, di Filipina, apatah lagi di tempat kita ya, di pantai timur yang sedang dilanda musim hujan ya, dan kitalah secara umumnya yang dilanda dengan wabak penyakit ini, agar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan penawarnya dan dihindarkan kita daripada sebarang bentuk dugaan yang tidak dapat kita tanggung. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan saya pada malam ni Ustaz Sabran Jamil bin Abdul Razak. Sabran Jamil bin Abdul Razak, ya, dengar macam bunyi Jawa kan, adalah sikit darah-darah Jawa tu. Sabran ni sinonimnya dengan Jawa, begitulah. Ala kulli hal, pada malam ini kita akan berkongsikan satu tajuk yang terpilih, iaitu siapakah dia golongan yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penting ke tidak kita kena tahu tajuk ni? Sudah pastilah penting. Sebagaimana doa yang kita selalu minta pada Allah Ta'ala sepanjang malam bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sepanjang malam Ramadan kita minta pada Allah agar diberikan kita kemaafan dan keredaan. Setiap malam, kalau setiap sembahyang tarawih tu, selang 4 rakaat satu doa, selang 4 rakaat satu doa. Walaupun Ramadan baru ni kita sembahyang seorang-seorang di rumah, tapi saya ingat doa itu memang kita tak akan lekang di bibir. Apatah lagi doa itu dibaca sepanjang malam untuk mencari malam Al-Qadar. Kita minta pada Allah redha dan syurga, ridha kawal jannah, ridha kawal jannah. Dan adalah menjadi sesuatu yang tidak munasabah bila kita minta pada Allah redha, kita minta Allah syurga, tapi kita tak tahu apa kriteria untuk jadi orang yang Allah sayang. Sudah pastilah orang yang Allah sayang ni, mereka ni lah yang akan ke syurga. Dan sudah pastilah orang yang tidak tahu macam mana nak posisikan diri dia menjadi orang yang Allah sayang, agak-agak tuan-tuan perempuan kita dalam sebuah, kalau kita di pejabat sebagai contoh, kalau bos kata saya suka staf saya pakai baju warna putih, tiba-tiba kita selamba rok je pakai baju warna merah, tak? Maksudnya dari sudut kriteria yang bos sayang, bos suka tu dah kita tak tepati. Tak adalah bos tu marah, tapi maksudnya kita tak menepati kriteria begitulah. Ataupun kita nak lebih agak advance, bos kata datang pukul 8.30. Walaupun secara official rasminya masuk pukul 9 pagi, tapi sebab bos kita, manager kata masuk pukul 8.30, kita agak-agak datang pukul 9 ke 8.30. Agak-agak lah, sudah pasti kita akan datang 8.30, pasal immediate manager kita dah bagi arahan datang pukul 8.30. Apa jadi kalau kita tak lewat? Sudah pasti kita akan dapat kemarahan bos kita. Jadi penting tidak menjadi orang yang Allah sayang? Penting tidak? Penting lah. Pasal kita duduk di atas muka bumi yang jantung kita ni berdegup pun atas subsidinya. Yang udara yang kita sedut ni free of charge. Kan musim coronavirus ni tuan-tuan perempuan, udara yang percuma ni pun susah nak masuk.
Saya pernah dengar satu kenyataan seorang multi-millionaire daripada Spanyol. Dia kata apa? Anak dia beritahu, bapa aku mati sedangkan bapa aku ni ada berjuta-juta duit di dalam bank. Tak sangka Tuhan nak bagi ujian yang mana benda percuma dia tak boleh ambil. Dari sudut kemampuan dia nak beli, dia boleh beli dunia dia. Bukan beli dunia, dia boleh beli kemewahan dan kekayaan. Tapi apa nak dijangkakan tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan satu musibah, satu ujian, wabak penyakit, yang benda free yang terbang atas udara ni kita tak boleh nak sedut. Dia kata apa? Paru-paru dia tak boleh nak absorb udara. Yang selama ini Allah Ta'ala bagi paru-paru kat kita ni, kita pandang enteng. Kan? Allah bagi buah pinggang, Allah bagi mata, bagi telinga, Allah bagi in advance. Ada menjadi tidak perkara yang tidak munasabah kalau kita tak tahu siapakah dia karakter yang Allah sebut dalam Quran, golongan yang Allah sayang. Jadi malam ni secara ringkas insya-Allah kita akan sama-sama mengupas siapakah dia atau apakah dia kriteria manusia yang Allah declare by wording. Allah sebut dengan perkataan, aku sayang kamu. Dalam sebuah syarikat dia ada SOP tau. Kalau SOP ni, kalau audit datang, dia akan cari SOP kan SOP. Lepas tu dia tengok kerja, tengok SOP. Tak kena pun kerja kau dengan SOP. SOP orang Islam ni apa dia? Quran lah. Menjadi satu yang tak betul kalau kita bergerak langkah hidup di atas muka bumi tak ikut SOP, iaitu tak ikut Quranul Karim. Jadi malam ni kita akan tengok beberapa kriteria manusia yang Allah sebut, aku sayang mereka ni, yang kita mesti jadikan ini sebagai senarai semak untuk kita meninggal dunia esok dalam keadaan kita telah pun memenuhi kriteria golongan yang Allah sayang. Mesti jadi orang yang Allah sayang. Kita tak ada kompromi dah. Pasal kita hidup di dunia ni sangat sekejap, akan ada orang yang berada di ambang maut, dia minta pada Allah, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tangguhkan umur aku sikit lagi. Kerana apa? La asaddaqa wa aku minas salihin. Aku nak beramal soleh. Dan selama ini ya Allah Ta'ala bagi peluang, dia tak berapa nak ambil cakna. Dah malam ni kita betul-betul fikir siapakah di golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang. Baik, dah ambil pen, dah ambil kertas. Kalau tak ambil pen, tak ambil kertas pun tak apa. Tekan like dan share, kang esok ulang balik. Kan? Sama-sama kita ambil nota dan kita letakkan dalam amalan harian insya-Allah. Golongan yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam suratul Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang orang yang suka buat baik. Golongan yang pertama yang kita dah describe pada malam ni, iaitu golongan yang suka buat baik. Maksudnya kita tak nak setiap posisi kehidupan kita, yang kita nak adalah membuat kebaikan. Dengan anak kita buat baik, dengan mak bapak kita berikan kebaikan, dengan pasangan kita berbaik, dengan jiran tetangga kita baik-baik, dengan bos kita baik, dengan orang di bawah kita baik. So maksudnya kalau orang pandang kita, dia ni orang baik, benar baik orangnya. Kan? Maksudnya kita menempati kriteria yang pertama yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aku sayang orang yang suka buat baik. Kan? Siapakah orang yang paling layak untuk kita berikan kebaikan, tuan-tuan? Siapa dia? Ialah kita mesti tahulah dekat mana kita dapat baik. Kamu buat baik tak tentu pasal pula. Buat baik tidak lain dan tidak bukan kepada ahli keluarga, kepada pasangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan ahli keluarganya. Kita baik dengan siapa? Dengan kawan-kawan memang baik punya. Jangan risau dengan kawan-kawan. Kawan tu tak pernah jumpa 3-4 tahun. Tiba-tiba dia ajak, jom naik basikal. Immediately beli basikal. Pasal kawan ajak. Itu dengan kawan ni tak payah cerita lah. Kawan ni boleh perhabis duit. Tiba-tiba dapat joran mancing. 3 hari tak balik malam. Tak balik rumah pasal nak mancing. Ni kawan. Kawan tak apalah, nak baik memang kita boleh membuat baik dengan kawan punya. Tapi yang dituntut untuk dilakukan kebaikan adalah bersama dengan ahli keluarga, dengan anak-anak. Nabi SAW jumpa Fatimah, Nabi cium tangan Fatimah. Nabi jumpa budak, Nabi cium tangan budak. Kita terbalik. Kita minta budak cium tangan kita. Kadang-kadang kita pergi keluar jamban, budak pun cium. Pening budak. Ya Allah, pakcik. Baru rokok, pening budak tu. Nabi cium tangan budak-budak. Satu. Nabi bermanis muka dengan Sayyidatina Khadijah. Nabi bermanis muka dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi bergurau senda dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi minum di cawan yang sama, tuan-tuan. Aisyah minum, Nabi ambil bekas cawan Aisyah, Nabi cari di manakah bekas bibir Aisyah, Nabi minum.
Cuba tanya balik, bila last kita minum satu cawan bersama dengan pasangan? Kalau tak pernah ataupun dah lama dah, ya Allah Ustaz, lama dah tak minum satu cawan, malam ni boleh mula. Walaupun malam ni bukanlah malam Jumaat, jangan risau, boleh minum satu cawan, tak ada masalah. Cuma bagi yang abang-abang lelaki, pastikan misai itu trim lah. Nanti kan misai itu berenang macam kalah ikan geli pula. Bini tengok, abang, saya tak perasan misai abang berenang macam ikan geli bang. Bini pun kata, abang habiskan je lah, saya ambil air baru. Nak pakatnya nak minum air sama, tak sekali suami tu misai masuk dalam air kan. Bini pun tak sedia nak minum air daripada misai suami tadi. Jadi benda banyak-banyak benda baik dengan isteri, baik dengan anak-anak, apatah lagi baik dengan mak bapak adalah prioriti nombor satu dalam kehidupan untuk menjadi orang yang terbaik. Apatah lagi kita dituntut untuk berbaik dengan jiran tetangga. Ya, kadang-kadang kita bergaduh dengan jiran, bab parking bergaduh, bab buang sampah bergaduh, benda kucing pun bergaduh. Dia kucing dia rembat makanan kucing rumah sebelah rembat kucing ni. Belum cerita dia berak rumah sebelah lagi. Saya dah kena juga tuan-tuan, jiran sebelah ni, yalah maklumlah kadang-kadang dalam keadaan kita berjiran, ada binatang peliharaan yang kita jaga, ada tempat yang mungkin kita dah allocatekan tempat binatang tu untuk membuang, tapi dia buang tempat lain, mana kita nak kisah, mana kita nak jaga tuan-tuan. Tiba-tiba dia dah kencing kat kasut rumah sebelah. Kasut rumah sebelah tu dah lah kasut dia mahal, dah kencing pula. Kita minta maaf lah, bermanis mulut. Kadang-kadang kita ada pokok mangga depan rumah. Siapa-siapa yang ada pokok mangga depan rumah tu, perhatikan, kalau kita tak dapat bagi buah-buahan, pastikan daun-daun tu tak sumbat longkang orang. Ini dah lah buah tak bagi, dia bagi daun kering. Kan? Daun kering dia bagi, kerengga lagi dia bagi, getah-getah dia calit sikit. Ini buah dia benda-benda ke darah seorang. Adab bersama jiran, kadang-kadang kita tak perasan, kita dituntut untuk buat kebaikan dengan ahli keluarga, dituntut untuk prioriti buat baik nombor satu, yang kedua dengan jiran. Sebagaimana Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, maka muliakan jiran. Jangan bergaduh dengan jiran je. Hari inilah hari kita berbaik dengan jiran, hari jiran sedunia. Buatlah apa-apa pun dengan rakan satu jiran itu. Kita buat grup WhatsApp, hari-hari bagi salam, bagi senyuman. Mana kita nak tahu di kalangan jiran kita ada yang nak masuk Islam. Rupanya dia nak masuk Islam tapi dia terpaksa cari jauh kat Perkim. Rupanya jiran sebelah boleh mengajar pasal Islam. Jadi golongan yang pertama yang Allah sayang pada malam ni, golongan yang buat baik. Jadi esok apa kita nak buat, jadi orang yang suka buat baik. Biar orang tak appreciate pun tak apa. Kadang-kadang kita buat baik nak orang hargai, rugi. Kalau orang hargai, kita buat. Orang tak hargai, kita tak buat. Tak jadi gitu. Kita nak Allah Subhanahu wa ta'ala hargai. Dan Allah Ta'ala sebut, dah aku sayang kamu. Kalau kamu buat baik, sayang kamu. Sebab ini disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat pada manusia lain. Ini orang baik. Dia tak kisah orang lain ada nak kisah ke, tak kisah nak bagi buan, tak bagi buan, nak appreciate, tak appreciate. Yang penting dia buat baik. Sebab itu kriteria yang Allah sebut dalam Quran, orang yang Allah sayang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah mana tadi? Surah Al-Maidah ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah sayang orang yang adil. Golongan yang kedua, orang yang adil. Adil macam mana tuan-tuan? Dari sudut usul fiqhnya, bila kita sebut tentang adil, wadhu syai' fi makani, meletakkan sesuatu betul pada tempat dia. Jadi dalam apa juga keadaan kita buat, dalam apa juga judgement yang kita buat, dalam apa juga tindakan yang kita buat, pastikan neraca keadilan diletakkan raqam wahid, nombor satu. Dalam keadaan je lah, kadang-kadang kita dengan anak-anak, kita ada anak yang paling kita sayang, dia ada anak yang paling tak berapa nak sayang, ada anak yang suka dimarah-marah. Dalam keadaan kita buat judgement, penilaian, kita letakkan neraca adil. Anak lelaki belikan seluar panjang, anak perempuan belikan tudung. Itulah adil. Jangan dua-dua beli tudung, itu pening. Yang lelaki belikan seluar panjang, perempuan belikan tudung. Itu baru adil. Sama juga di pejabat. Kalau di pejabat, kita ada staf yang Hindu, ada staf yang Cina, ada staf yang Melayu. Dalam kita memberikan cuti sebagai contoh, kita berikan cuti pada hari raya pada siapa? Hari raya pada orang Islam lah. Yang raya Cina bagi kepada orang Cina, raya Hindu India kita bagi orang Hindu, baru betul, baru adil. Sama juga dalam kita memberikan hadiah habuan kepada orang di bawah. Kalau orang yang buat kerja lebih, kita bagi review lebih sikit.
Ini tidak, kita bagi lebih sebab dia belanja kita. Ni tak kena, tak adil lah. Orang yang buat kerja kita tak layan. Orang yang bagi belanja lebih kita layan. Ni tak berapa nak kena. Ya? Mentang-mentang budak ni tadi, dia asyik main tertarik je. Boh, tertarik boh. Boh, tertarik boh. Yang tertarik lebih ni kita bagi review lebih baik pula. Sedangkan orang yang buat kerja, kita tak appreciate. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, aku sayang orang yang adil. Jadi kita jadi orang yang adil lah tuan-tuan. Ya? Dalam keadaan kita hidup bermasyarakat, letakkan neraca adil itu nombor 1. Dan itulah golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang. Dalam berniaga pun sama. Allah sebut dalam Quran, wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang yang menipu. Alladzina idzan talu 'alan nasi yastawfun, bila menimbang tara, timbang untuk jual, dia kurang-kurangkan timbang. Bila dia nak lebih-lebih. Bila dia menjual, dia kurang-kurangkan pula. Orang yang macam ni tuan-tuan dan puan, awas. Ya? Nabi SAW dah warning dah. Orang yang berniaga yang kira nak tapau semua kesian orang lain, dah. Bahkan Nabi SAW mengangkat darajat orang yang berniaga yang adil ma'al abrar, ma'kiram bersama dengan orang, bersama dengan malaikat. Kan, at-tajirus saduqul amin, peniaga yang jujur lagi amanah, diangkat darajatnya. Bahkan peniaga yang tidak adil dan tidak jujur dalam perniagaannya, diletakkan bersama dengan orang yang masuk neraka wailul lil mutaffifin. Jadi golongan yang kedua yang kita boleh ambil sama-sama pengajaran adalah jadilah orang yang adil dalam penilaian, dalam buat keputusan, biarlah adil. Ya, kalau kita bertugas memberi tender sebagai contoh, ya, kita menilai tender dari sudut kualiti, bukan dari sudut siapa yang memberi. Sebab kita nak letakkan benchmark dia adalah adil. 2. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang orang yang banyak bertaubat. Suratul Baqarah ayat 222. Allah sebut, Allah sayang orang yang banyak bertaubat. Bertaubat bukan tahu buat, taubat dengan tahu buat lain. Kan? Taubat ni dia betul-betul meletakkan diri dia sentiasa bersalah. Tidak semestinya kena buat dosa baru bersalah, tak. Para anbiya golongan yang tidak pernah bersalah. Para anbiya golongan yang tidak berdosa, tapi mereka ni selalu minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya, kita tak nafikan para nabi ada kesilapan yang mereka lakukan, tapi bukan dosa. Menunjukkan mereka ini manusia. Nabi Adam AS, apa kesilapan yang kita semua sedia maklum? Nabi Adam makan buah larangan, ya tak? Dan akhirnya duduk di bumi. Kesan daripada kesilapan itu, akhirnya Allah Ta'ala letakkan hukuman duduk di bumi. Bukan dosa, menunjukkan dia manusia. Nabi Nuh AS juga melakukan satu kesilapan. Kalau tengok surah Nuh, Nabi Nuh AS mendoakan anak dia. Bila Nabi Nuh mendoakan anaknya yang sedang mati terkapai-kapai, Nabi Nuh minta, ya Allah, dia anak aku, ya Allah. Allah kata, itu memang anak engkau, tapi bukan di kalangan engkau. Nabi Nuh minta ampun. Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya, akhirnya makan di ikan, duduk dalam ikut ikan. Apa doa Nabi Yunus yang kita baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu satu bentuk penyesalan, mohon ampun, taubat pada Allah Ta'ala. Nabi Yunus AS. Kalau cerita Nabi Muhammad SAW, lagi banyak tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW dalam Quran, at least ada 3 ke 4 tempat dalam Quran Allah Ta'ala turunkan teguran pada Rasulullah SAW. Pertama, dalam penurunan suratul Kahfi, di mana Nabi SAW bila memberikan janji kepada orang-orang Quraisy untuk menjawab soalan, Nabi tidak menyebut insya-Allah. Disebabkan Nabi tak sebut insya-Allah tuan-tuan, maka surah Al-Kahfi delay 2 minggu. Satu. Yang kedua, asbab nuzul surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi SAW berpaling muka daripada orang buta. Allah turun ayat, kenapa kau palingkan muka pada orang buta? 2. Sebagaimana yang ketiga, Nabi SAW mendoakan kepada Abu Talib. Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Nabi minta, ya Allah, Abu Talib, la astaghfiranna lak, aku akan beristighfar bagi pihak Abu Talib. Allah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau sayang. Akulah yang bagi hidayah pada siapa yang aku nak. Nabi terdiam. Dalam keadaan Nabi SAW diarahkan untuk menikahi bekas isteri Usamah. Ya? Itu juga satu
arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak sanggup nak buat. Tapi arahan Nabi terpaksa buat. Nabi buat atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW minta ampun pada Allah Taala, tuan-tuan. Sehari tidak kurang istighfarnya 100 kali sehari semalam. 100 kali sehari semalam itu Nabi SAW. Kita istighfar berapa kali? Lepas subuh 3 kali, lepas zuhur 3 kali, maghrib, isyak, asar. 3 kali 15. 15 kali je bang. Apa cerita kita ni? 13 kali, 15 kali je. 15 ni berapa sen, berapa minit sangat. Kalau kita tengok naik basikal 2, 3, 4 jam orang boleh kayuh basikal lah. Kan? Kalau cerita bab basikal, kawan saya tengok dia kayuh 200 km. Hoi. Daripada Kanga turun ke Kedah, masuk Penang sikit, naik patah balik. Cakap, ui, ini memang kau memang kayuh, memang betul-betul kayuh. 4 jam kayuh basikal. Itu belum cerita maraton. Maraton tu Allahu Akbar. Kawan saya tuan-tuan, dia mula-mula dia masuk 5 km je. Lepas tu dia masuk half marathon. Lepas tu dia masuk full marathon. Full marathon ni 42 km berlari bang. Oi, 42 km ni bukan jalan-jalan orang. Kuala Lumpur pergi saja. Jauh. Tapi dia sanggup pasal seronok kawan ajak. Lepas habis marathon, saya ingat cukup dah tak? Dia daftar Ironman. Ironman ni lagi berenang 3 km, lagi berbasikal pula beratus kilometer. Ingat habislah Ironman tu, kira marathon, Ironman kira selesai. Tak, dia daftar Ultraman. Nah, ada Ultraman tau. Siapa tak tahu? Ada Ultra Trail. Ni sampai ke Bentong, patah balik. Saya macam Ultraman. Sikit lagi ada Spiderman, sikit lagi ada X-Men, semua dia ambil. Ni nak cerita manusia kalau spend masa untuk dunia boleh. Tapi bila nak istighfar, mungkin berkira-kira. Lepas ni tukar. Setiap kali kita kayuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru betul. Kan? Setiap kali kita berjoging, pusing mana lah. 5 meter, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tekan ni, kalkulator zikir, subhanallah, alhamdulillah. Ataupun istighfar lah. Sambil naik motor, astaghfirullah, rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya. Sambil morning walk, astaghfirullah. Sambil siram pokok bunga bagi ibu-ibu, rabbal baraya. Sambil lipat kain, kakak-kakak, astaghfirullah minal khataya. Pergi pasar malam, astaghfirullah. Sekali tukar tak temponya, astaghfirullahalazim. Bang, kenapa tukar tempo tu bang? Terpandang yang cantik mulik. Terpandang, astaghfirullah. Bertukar temponya. Abang jangan main-main bang. Jangan main-main, istighfar betul-betul. Dia patah balik. Kan dia tak adalah nak marah orang pasal tengah istighfar. Istighfar juga tapi astaghfirullahalazim. Kan. Tak apa istighfar. Yang penting istighfar. Nak ceritanya istighfar ini golongannya Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Amalan para anbiya mohon ampun kepada Allah Taala selalu. 3 golongan yang Allah sayang. Allah orang yang suka minta ampun pada Allah Taala. Nabi SAW solatnya sampai bengkak kaki tuan-tuan. Kerana apa? Kerana mohon ampun pada Allah Taala banyak. Kita bengkak juga kaki. Tuan-tuan fikirlah bengkak kaki pasal apa? Ada yang main futsal, ada yang naik basikal, ada yang kena gaut. Macam-macam kita bengkak kaki. Kalau main bola tu iyalah. Kan? Bengkak juga kaki, ya tak? Baik, golongan 3. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Tambah sikit pada ayat tadi. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang orang yang pembersih. Wa yuhibbul mutahhirin. Allah sayang orang yang menyucikan diri. Allah sayang orang yang pembersih. Nabi SAW orang yang pembersih tuan-tuan. Nabi kata Sayyidina Bilal, ya Bilal, apakah amalan yang kau buat sampaikan aku dengar tapak kakimu di syurga? Bilal kata, ya Rasulullah, apa lagi amalan yang aku nak buat? Tak ada amalan yang special melainkan berwuduk dan jaga wuduk. Wuduk ni kan amalan pembersih. Allahu Akbar. Kita boleh duduk di rumah sekarang tuan-tuan. Tak payah nak keluar pergi pejabat PKP kan. Dia boleh jaga wuduk. Amalan yang cukup simple. Nabi dah bagi dah satu benchmark kaki di syurga. Bilal namanya. Kerana apa? Wuduk. Kita bukan musim winter di negara Eropah. Kita tak ada winter. Kita bukan negara Afrika yang tak ada air di satu. Kita ni negara Malaysia yang air melimpah ruah. Sungai melambat-lambat. Hujan turun daripada langit. Air ada. Air daripada bumi ada. Hanya perlu berwuduk, jaga wuduk. Boleh menyebabkan Bilal kakinya di syurga. Berwuduk ini amalan pembersih. Allah sayang. Nabi SAW bersih Nabi tuan-tuan. Nabi suka apa? Nabi suka gosok gigi.
Nabi sebut dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan umat aku, nescaya aku suruh dia gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Maksudnya apa? Bersihlah Nabi ni. Nabi suka pembersih. Nabi suruh gosok gigi. Tapi tak mampulah. Pasal sahabat ada yang tak mampu nak gosok gigi setiap waktu. Tapi Nabi kata kalau boleh buat, itulah yang terbaik. Gosok gigi. Kayu sugi, bawalah kayu sugi. Kalau ada peruh gigi, bawa masjid. Kalau pandai buka, bawa peruh gigi pergi masjid. Kalau tak nak bawa kayu sugi. Cuma jangan tinggal kat bilik air tempat wuduk lah. Sekejap lagi kan cleaner datang, dia gosok pula jamban. Kita pun sahur balik kat gigi. Alamak, kan rasa lain macam lah nanti. Pastikan kita jaga kebersihan. Kalau di asrama kan tengok peruh gigi tu kan, confirm kita humpan dalam tu sampah. Jangan bawa peruh gigi, lepas tu tak pandai nak nyimpan. Bersihnya Nabi SAW, Nabi suka wangi-wangian. Wangi-wangian ni amalan sunnah. Hari Jumaat Nabi suruh wangi-wangian. Nabi suka berwangi-wangian. Berperuh gigi, wangi-wangian. Lagi apa? Nabi kata selalulah pakai jubah putih. Akhiru banyakkan kalian memakai baju putih. Nabi ada jubah, majoriti jubah Nabi adalah jubah putih. Nabi ada jubah hitam, Nabi ada jubah merah, Nabi ada jubah hijau, Nabi ada jubah putih. Tapi most of the time Nabi akan pakai jubah putih. Bukan calang-calang orang boleh pakai jubah putih ni. Putih satu hal, nak menjaga keputihan itu 2-3 hal. Kalau dapat mi kari, fikir 4 kali nak makan tidak ni. Takut kan meretik, nak sedut tu kam. Sekejap lagi kan baju bercorak-corak macam. Bukan calang-calang orang boleh pakai jubah putih ni. Tapi Nabi suruh pakai jubah putih. Nabi SAW seorang yang pembersih. Nabi boleh begitu, boleh konsisten pakai jubah bersih, jubah putih. Nabi apa lagi? Nabi menyimpan rambut, Nabi sisirkan rambut. Itu tanda bersih. Bukan calang-calang orang boleh ada rambut panjang. Rambut panjang jaga rapi, Allahu Akbar. Ini tanda kebersihan. Saya kalau sendiri, kalau rambut panjang saya botak je. Tak boleh nak jaga. Tapi kalau ada rambut panjang boleh jaga, itu terbaik. Itu antara amalan sunnah Nabi SAW. Nabi minyakkan rambut, minyak wangi, gosok gigi, jaga rambut. Nak tahu Nabi lagi keterampilan dalam satu peperangan, kata Aisyah, Nabi pakai jubah hitam, ternampak sado di tangan. Aisyah kata, aku tengok jubah Nabi hitam ni ketat di tangan. Maksudnya Nabi ada bicep lah. Kan? Ini nak cerita keterampilan Nabi pula. Tak apalah. Nabi ni berketerampilan cerita orang bersih. Nabi jaga physical appearance ni Nabi jaga. Kata Aisyah, kalau Nabi mandi, airnya terus turun ke bawah. Maksudnya Nabi ada flat tummy, bicep pun terjojol. Tuan-tuan boleh challenge ke? Umur 60 jadi panglima perang Tabuk. Jadi panglima perang lawan Roman Empire ni, international punya friendly. Lawan Rom, tahu perang Tabuk ni lawan Rom. Nabi jadi panglima perang. Travel bukan kaleng-kaleng punya travel. 500 km. Madinah Tabuk 500 km. Nabi jadi panglima perang. Nabi pakai jubah hitam, ternampak sado di tangan. Lepas ni bolehlah cari jubah macam mana. Tengok jubah ketat di tangan ke apa ke, kan? Tapi kena tengok perut jugalah. Kan tangan tu ketat tu, ya nampak sunnahnya. Kalau perut ketat tu nampak punah sikit lah. kan terkoyak, alamak bang, silap jubah, tangan betul ketat dah, perut ni terketat pula macam mana. Sudah marah Ustaz Rafi kan kalau dengan aku dan ni. Kan? Dah nampak gaya Ustaz Rafi tu, dia dah pergi ke gym, nampak gaya tu. Kan di bawah penguasaan Ustaz Mio. Ustaz Mio kalau tak jadi memang dia kena. Baik. Jadi golongan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sayang siapa? Orang yang banyak jaga kebersihan. Di rumah pun sama bersih, di kawasan kerjaan pun kita jaga bersih, kita jaga tandas kita bersih, jaga tandas awam pun bersih, jaga physical appearance kita bersih. Allah turunkan COVID-19 sebab apa? Untuk menguji orang yang pengotor lah. Kan? Allah nak uji siapa yang mengotor, tak jaga kebersihan. Jadi Allah berikan kita supaya kita sama kita jaga bersih. Baik, 4. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang orang yang sabar. Surah Ali Imran ayat 146, golongan yang Allah sayang. Yang kelima malam ni, orang yang sabar. Sabar kata Imam Ghazali ada 4. Yang pertama, sabar di saat susah. Yang kedua, sabar di saat senang. Yang ketiga, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang keempat, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada 4 kriteria sabar yang perlu kita memenuhi untuk jadi orang yang Allah sayang. Pertama, sabar dalam susah. Ini senang nak buat.
Yalah, bila susah, apa nak kena buat? Sabar je lah. Abang, jiran sebelah tukar abang langsir. Sabarlah, duit tak ada. Abang, jiran sebelah bang, tukar kereta bang. Sabar, abang tak ada duit. Abang, Habib jual bang, diskaun. Sabar bang. Tahu pun kau. Tak ada duit, senang nak sabar. Itu sabar yang pertama. Yang kedua, bila ada duit, bila senang. Sabar dia bukan calang-calang. Tak semua orang boleh senang nak sabar bila senang. Sabar masa senang, susah nak buat. Abang, jiran sebelah, dia beli kereta bang. Kereta apa dia beli? Dia beli kereta Izora bang. Kau beli Alphard sah. Suami suruh bini pergi order Alphard. Sebab jiran sebelah beli Izora. Dia punya nak upgrade tu biar jiran tengah kereta kalau ada duit, kita nak pergi. Ini shopping 12 bulan 12 ni. Semua benda nak beli. Tak ada keperluan pun nak beli juga. Itu cakap ujian di saat senang, susah nak buat. Sebab kita akan berbelanja, penyudahnya zakat tak bayar. Ingat, sebelum kita nak berbelanja, pastikan zakat kita dah allocate siap-siap. Ini zakat tak bayar, berbelanja lebih. Ini satu benda yang perlu diperhatikan. Dalam keadaan kita berbelanja, kita menyoping-nyoping, dalam keadaan kita nak mengeluarkan duit, pastikan perbelanjaan itu kita betul-betul plugkan dekat mana keperluan asas dia. Dia ada perbelanjaan daruriyat, ada perbelanjaan tahsiniat, ada perbelanjaan hajiat. Perbelanjaan yang must have, iaitu daruriyat. Mesti ada. Contohnya rumah, bayar sewa rumah, bayar kereta, bayar bil elektrik, bayar bil air. Must have. Dan okey lah. Yang kedua, perbelanjaan tahsiniat, penambahbaikan. Iaitu daripada rumah sebiji, kita beli rumah, kita tambah sikit lah bilik. Perbelanjaan untuk baiki rumah, perbelanjaan untuk tambah bilik sebab mungkin adik-adik dah ramai, perbelanjaan untuk tukar kereta besar sikit daripada 5 seater kepada 7 seater sebab ahli keluarga dah tambah. Itu perbelanjaan yang penambahbaikan. Itu dipanggil nice to have. Must have, nice to have. Dia ada satu lagi perbelanjaan hajiat, yang berhajat saja. Tak ada pun tak apa, berhajat saja. Ini dipanggil perbelanjaan have. Dia ada satu must have, nice to have dan have. Perbelanjaan have inilah yang kadang-kadang menyebabkan kantung duit kita bocor sampai tak bayar zakat. Yalah, Astro ni letak kat mana? Perbelanjaan TV. Astro lebih kan? Must have ke? Ataupun nice to have ke? Ataupun have ke? Kita sendiri mau ingatlah, semua perbelanjaan kita letak kat 3 kolom ni. Main futsal letak kat mana? Itu dengan saya lah tu, nak letak futsal. Pergi main gym, lagi mana? Itu Ustaz Rafi lah, gym letak kat mana? Kan pasal dia pergi gym. Perbelanjaan bagi Ustaz Rafi, dia mesti must have. Sebab dia mesti jaga kesihatan. Kalau tidak kan, siapa nak bawa squat ni? Kan nanti orang meninggal susah pula. Dah Ustaz Rafi dah duduk di hospital. Jadi dia kena sihat, jadi dia letakkan perbelanjaan must have pergi gym sebab dia kena sihat. Tadi saya peluk Ustaz Rafi pun nampak perut dia dah flat sikit. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Ngata aku lagi ke tidak? Ada. Okay. Jadi golongan yang kedua, sabar yang kedua dituntut adalah sabar dalam senang. Sabar yang ketiga, sabar dalam buat taat. Buat taat pun kena sabar. Nak pergi masjid kena sabar. Nak tutup aurat kena sabar. Bukan calang-calang orang boleh tutup aurat ni. Nak pakai orang perempuan kena tutup aurat, kena tutup muka, sabarnya panas pun tak apa, dia kena pakai tudung juga sabar. Sabar bangun subuh pergi masjid, sabar. Dan sabar yang keempat kata Imam Ghazali adalah meninggalkan kemaksiatan. Sabar juga dalam keadaan kita nak tinggalkan maksiat, kita kena sabar. Bukan senang orang nak tinggalkan maksiat. Benda yang dia selalu buat tiba-tiba kena tinggalkan, dia kena buat jugalah supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kelima. Baik. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Golongan siapa dia? Golongan yang disebut sebagai al-mutawakkilin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallah yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah sayang orang yang bertawakal. Golongan yang berikutnya, orang yang bertawakal, surah Ali Imran ayat 159. Jadi kalau kita nak jadi orang yang Allah sayang, banyak bertawakal, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Jadi masa pun tak mengizinkan, kita kena pergi laju ni sebab ada 8 kriteria yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala sayang siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah As-Saff ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan teratur.
seakan-akan mereka binaan yang tersusun kukuh. Siapa dia? Orang yang berjuang atas dasar syiar Islam. Kita tak mampu nak berjihad atas senjata, kita mampu berjihad di atas mengembangkan syiar Islam. Orang yang boleh bersama dengan syiar Islam ni, dia mendapat seakan-akan pahala yang Allah sebut dalam Quran, iaitu jihad fi sabilillah. Apatah lagi mereka ni golongan yang Allah sayang. Dengan institusi masjid kita boleh attach, dengan institusi dakwah kita boleh attach, dengan institusi skuad pengurusan jenazah kita boleh attach. Kita sumbangkan tenaga, sumbangkan idea. Untuk apa? Untuk mengeratkan, mengembangkan syiar Islam, menepati kriteria golongan yang Allah sayang, seperti orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala dalam keadaan tersusun kukuh. Baik, golongan yang berikutnya yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah, ikutlah aku, kata Nabi SAW, ikutlah aku, fattabi'uni yuhibbukumullah, pasti kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kriteria yang terakhir, tuan-tuan dan puan, golongan yang Allah sayang adalah orang yang suka ikut Nabi SAW. Jadi nak tak nak, kita kena jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model, sebagai contoh tauladan untuk kita ikuti. Persoalan dia, macam mana kita nak jadikan Nabi SAW sebagai role model kalau kita tak khatam sirah Nabi? Macam mana kita nak jadikan Nabi sebagai contoh tauladan kalau kita tak baca kitab hadis dan kita jadikan majlis membaca hadis itu di rumah, kita tak buat? Macam mana kita nak amalkan sunnah Nabi SAW? Sedangkan kita nak jumpa Nabi SAW ni dah mahsyar ni. Tuan-tuan bayangkan betapa susahnya nak cium Hajar Aswad. Siapa yang pernah pergi umrah, cuba bayangkan betapa susahnya nak cium Hajar Aswad. Saya pernah pengalaman bawa umrah, tuan-tuan puan. Saya bawa seorang ni, dia sebekas sarjan polis. Misalnya Allahu Akbar, melentik. Saya kata, saja lepas sa'i kita balik hotel dulu, kita rehat. Tak, saya nak cium Hajar Aswad, Ustaz. Saya kata, boleh saja, tapi penat ni. Tak apa Ustaz, sekali penat je. Saya memang jenis sekali penat je. Okay. Saya pun cakap, sarjan tegak saja, nampak lampu hijau, terus cium. Dia, tuan-tuan, saya sampai di hotel, lepas dari tempat sa'i tu sampai di hotel, dia dah duduk dah dekat meja, goyang kaki je. Saya kata, sarjan hebat. Saya belum selesai lagi dengan jemaah muslimat balik ke hotel, sarjan dah duduk dah, sedangkan dah cium Hajar Aswad. Dia tengok je saya tengok je, dia start sampai hati. Ustaz cakap saya suruh macam tu, tegak aja cium. Saya ni adalah anggota polis, saya ni memang bertindak ikut arahan. Ustaz suruh pergi tegak cium, saya tegak cium mulut ke depan je. Yang hitam memang hitam, tapi bukan Hajar Aswad yang saya cium. Saya dah suspend. Apa yang sarjan cium? Saya cium ketiak negro. Dia tercium ketiak, dia marah lah saya. Ya sarjan, kenapa lah tak tak ikut putaran tawaf tu? Ustaz bagi suruh tegak, saya pergi tegak lah. Kan? 3 ketiak saya cium, saya balik lah, saya tak tahan. Kan? Itu baru nak cium Hajar Aswad, tuan-tuan. Orang dah ramai, nak jumpa Nabi ingat senang ke? Susah. Orang ramai beribu-ribu di keliling Nabi. Kita di mana? Kalau kita tidak jadikan Nabi sebagai role model, kita tak khatam sirah Nabi, kita tak khatam sunnah Nabi SAW, kita tak terapkan sunnah Nabi dalam hidup kita, kita takut kita sisih dengan Nabi, Nabi tak pandang pun kita. Ya, kita nak jumpa Nabi tapi Nabi tak pandang kita. Itu merupakan sesuatu yang sangat menakutkan, tuan-tuan. Maka itulah lebih kurang kupasan kriteria manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang. Maka marilah mulai pada malam ini kita ubah cara kita hidup, kita ubah cara kita berfikir. Kita nak jadi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dengan menepati kriteria yang telah kita bicarakan sebentar tadi. Mudah-mudahan apa disampaikan dapat sesama kita ambil pengiktibaran. Apa yang baik itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Saya mewakili diri saya lah mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada skuad pengurusan jenazah Malaysia yang sudi menjemput saya untuk mengadakan kuliah pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati usaha yang cukup murni ini. Tuan-tuan dan puan, berikan sokongan kepada skuad. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.